sebagai A. Kalau dari A pergi B ialah A. Okay. So kalau saya ada satu garis, dia dari, kamu boleh nampak, dia dari C, dia pergi ke D. Okay, kamu boleh nampak ini dua, okay, ini dua, dia mempunyai arah dengan jarak yang sama. Boleh nampak? Dia memang ikut arah macam tu. And then dia punya jarak pun sama. So kalau macam tu, maksudnya kalau saya suruh kamu tulis CD, kamu boleh tulis juga dia ialah A. Okay, sebab mereka mempunyai arah yang sama. Okay, kalau contohnya sekarang saya bagi satu lagi. Saya ialah dari E sampai, ya, ada mah. Okay, contohnya saya sini ya, E, okay. E sampai ke F. Okay, kamu tengok E sampai ke F ini, macam mana kamu boleh tulis? Kamu boleh nampak dari E sampai ke F ini, dia sebenarnya ialah 2 kali yang A. Boleh nampakkah? Boleh fahamkah? So, maksudnya E sampai ke F sebenarnya dia ialah 2A. Okay? Kamu mesti tengok dia mesti arah yang sama. Okay? Arah yang sama. And then nilai itu, jarak itu kamu boleh tukar. So, contohnya tadi ini 2 petak ialah A. Okay? 2 petak ialah A. Sekarang 4 petak dia ialah 2A. Boleh? Kalau saya buat lagi lah, let's say ini G, and then 2 petak, 4 petak, 6 petak. Okey, ini ialah GH. So kalau saya nak tulis G pergi H, saya boleh tulis sebagai 3A. Okey? Maksudnya dia ialah 3 kali A ini. Okey? Kalau saya tulis ini ialah 1A kan? Ini juga 1A. Ini juga 1A. So, bila kamu tambah 3 ini, dia jadi 3A. Okey? Boleh fahamkah sampai sini? Ada orang tidak boleh faham? Kamu boleh tulis di chat. Faham? Boleh. Boleh, okey, good. Gula, ini senang saja, kamu tengok saja. Okey, boleh faham. Okey, sekarang, let's say, saya ada satu titik dari ini pergi ke ini. Sekarang ialah dari I pergi ke J. Okey, kalau sekarang ialah dari I pergi ke J, kamu boleh nampak. Dia sama juga masih 2 petak, yang 45 degree itu. Masih 2 petak. Tetapi sekarang IJ ini, arah dia sama dengan tadi ini AB kan? IJ ini sama dengan arah dia, kamu tengok ini ialah pergi atas. Tapi sekarang saya punya IJ ialah turun pergi bawah. So, kamu masih boleh tulis A, tetapi sekarang kamu kena tambah satu apa? Negatif. Sebab dia ialah bertentangan arah. So, kamu kena tulis negatif A. Ini baru betul. Okey. So, kalau saya bagi satu lagi, dari sini 2 petak, 4 petak. So, let's say ini ialah K dengan L. So, kalau saya tulis KL, apa jawaban saya? Dia ialah negatif 2A. Okay? Dia ialah bertentangan dengan ini, so negatif. And then dia ialah 2 kali A, so negatif 2A. Okay? Boleh faham? Okay, so sekarang kita tengok lagi. So tadi macam ini ialah A ya, macam ini ialah A. So kalau saya bagi lagi, let's say ini, let's say saya bagi ini ialah B. Okay, so sekarang saya nak tanya,
Dari A sampai B. Oke, siapa boleh beritahu saya jawapan dia? Kalau saya nak jalan dari A sampai B, oke? Ini ialah saya punya soalan, ada ini, ada ini. Oke. So dari A sampai B, ialah apa jawapan? Siapa boleh beritahu? Ada, boleh tulis di atas chat pun boleh ya, kalau kamu malu nak cakap. Apa jawapan dia? Dari A sampai B, boleh nampak? Oke, good. Yes. Negatif 2B. Saya nampak ada orang bagi jawapan sudah. Negatif 2B. Kenapa ialah negatif? Kamu tengok, dia punya itu sama dengan ini. Betul? Yang ini ialah 3 dengan 2 beta. So, ini juga 1 kali, ini ialah 1 kali B. Ini ialah 2 kali B. Oke, saya tidak mau letak anak-anak sini. Oke, ini adalah 2 kali B ya. Oke, 2 kali B. Tetapi arah dia kamu nampak bertentangan kan? So, kamu letak negatif. Oke, bolehkah? Saya tanya lagi ya. Let's say saya ada let's say ini adalah C pergi ke D. Oke, siapa boleh bagi saya jawapan C pergi ke D ialah berapa? C pergi ke D, magnitude tidak betul, magnitude tidak betul. A itu ialah betul. Kamu tengok arah dia betul. Ini ialah 2 petak pergi atas. So ini ialah 1A, 1A lagi, 1A lagi. So jawapan 3A betul. Oke, 3A. Oke, and then arah dia sama. So arah dia sama tak perlu letak negatif. Kalau arah tak sama baru kamu letak negatif. Oke? Boleh So sekarang saya ajar benda lain lagi Oke, let's say saya nak cari ini A sampai B sekarang masih A sampai B Oke. So let's say A sampai P. Sekarang saya bukan mau cari vektor saya nak cari magnitude. Ya, tadi saya sudah cakap kan, magnitude maksudnya nilai. Ataupun dalam satu perkataan lain maksudnya kita nak cari jarak dia. Kalau saya nak cari magnitude AB, macam mana saya cari magnitude AB? Oke. Macam mana saya cari magnitude AB? Kalau kita tak mau tulis magnitude kita boleh tulis sebagai macam ini, modulus. Oke. Dia bukan dia simbol dia adalah modulus So kalau kita nak cari magnitude AB kita boleh tulis sebagai modulus AB. So macam mana cari magnitude AB? Oke. Magnitude AB ini kita boleh guna teorem Pythagoras. Oke. Macam mana teorem Pythagoras? Contohnya ini sampai sini ialah 4 unit kan? And then sini sampai sini ialah 4 unit juga. Oke. So kalau nak cari magnitude AB kita boleh guna kamu boleh guna rumus jarak ataupun rumus teorem Pythagoras. Sama saja, oke? Sama saja. Maksud mereka adalah sama, yaitu 4 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. So, kamu boleh dapat berapa? Punca 32. Betul tak? Oke, betul. Oke, maksudnya kamu dapat punca 32. So, jarak dia ialah punca 32 unit. Oke. Kalau kamu punya kalkulator yang canggih lah, kamu boleh tukar dia. Punca 32 ialah 4 punca 2 unit. Oke, kalau kamu guna kalkulator yang canggih. Sebab saya rasa kamu sekarang semua mesti tukar jadi macam ini. Yang simplify, baru boleh dapat jawapan lengkap. Kalau dulu mereka sampai sini sudah dapat markah. Oke, kamu kena tekan guna kalkulator yang FS570 ES Plus tu. Oke, dia boleh terus tukar. Kalau tidak, kamu kena guna cara itu, cara untuk tukar sendiri Oke, so ini adalah magnitude Saya adjust
Bagi satu lagi contoh, let's say ini sampai sini. Ini ialah CD. Okay, so magnitude dia ialah berapa? Sama juga, ha? Ini ialah 3 unit. Ini ialah 2, 4, 6, 7 unit. Okay, 7 unit, 3 unit. So, kalau saya nak cari magnitude CD, sama juga, saya guna punca 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okay, sebab ini macam cari hypotenuse ah. Masih ingat tak? Kamu orang masih ingat macam mana cari hypotenuse tak? Panjang hypotenuse kan? Okay, so kita guna cara jarak saja. So sama juga ha, tekan sendiri and then dapat jawapan. Okay, sampai sini okay kah? Saya rasa okay lah ha, no problem lah. Okay, kita tengok buku kerja kamu. Sudah ada jawapan. Tak apa, kamu boleh, kita sambil buat ha. Kita buat sama-sama ha. Okay, so saya tunjuk contoh dulu ha. Okay, AB ialah apa? Okay, kamu tengok. A pergi ke B, sudah ditulis ialah X. Tulis saja X lah. Sekarang MN, kamu tengok ha, AB dengan MM ini, arah dia sama. Arah dia sama, MN ini arah dia sama. Okey, tapi kamu tengok, ini AB ialah naik atas, MN ialah turun bawah. Okey, so kamu kena letak negatif X sebab dia ialah opposite direction. Okey, so kamu sendiri kena ingat nak apa tu, nak letak negatif ha. Sebab kalau kamu tak letak negatif ha, nanti jawapan di belakang itu semua jadi salah. Okey, so kamu tidak boleh tak letak okey, mesti letak. So saya sudah cakap vektor ini dia punya magnitude dengan direction dia sangat penting, especially dia punya direction. Of course lah magnitude kena betul jugalah. Kalau tak betul nanti dia tak boleh bagi kamu makan ha. Okey. And then continue. Kita buat CD ya. Okey, CD. Okey, CD. Sudah ada jawapan ha. Kamu tengok CD di sini. So, A loh. Tulis saja A. Sangat senang. Okey, kamu boleh sambil saling ha, sambil tulis sambil buat ha. Okey, sekarang kita buat KJ. KJ itu ke mana? KJ ini. So, kamu boleh nampak KJ ini dia sama dengan siapa? KJ ini dia sama dengan CD ini kan? Tapi dia bertentangan arah. CD naik atas, KJ turun bawah. So, letak negatif. And then mereka punya jarak itu 2 unit. Ini pun 2 unit. So, tak perlu tukar R dia lah. R itu 1 R sajalah. Memang 1 R saja. Okay. And then, kita tengok Y. Y ialah apa? Y ialah ini. So, Y ialah apa? Y ialah P pergi ke Q. Itu saja. Saya rasa ini sangat senang lah ha. Ini TP1 lah. Tak perlu saya uji, kamu orang sudah pandai juga kan. Okay, next. EF. Okay, kita pergi tengok EF. Okay, EF ini sama arah dengan PQ ini kan. Okay, tapi kamu nampak dia ialah turun bawah. Okay, so kamu mesti letak negatif. And then Y jarak dia sama. So negatif Y. Okay ha? And then GH ialah X. Tak perlu apa-apalah. Ini YZ. YZ ialah negatif X sebab dia opposite direction. Okay, so this one go through very fast ha? Easy. Okay, sekarang magnitude sama tadi saya sudah ajar ini. Saya tunjuk macam ini cukup. Okay, so sini 4 unit, sini 5 unit. So macam mana cari magnitude dia? Punca 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, so buat macam biasa saja ha, guna cara jarak ha. Macam mana? Apa jawapan dia? 4 square plus 5 square. So, punca 41. Yang ini tidak boleh pemudahkan. Dia memang jawapan macam ini saja. Okay? Sebab kamu tekan guna kalkulator ini, kamu pun tidak akan dapat yang pemudahkan. Ini memang sudah pemudahkan. Okay? And then 2 and 3. Buat sendiri lah. 2 and 3. Sangat senang kan? Ini magnitude saja. Saya rasa ini sangat senang. Kamu kena buat sendiri sebagai ulang kaji. Kalau tidak nanti kamu tak ingat.
Okay, then we continue. C. Okay, kita pergi tengok C ha. Ini sendiri pun ah. Okay, C. Sekarang nyatakan pasangan yang sama. Jawapan sudah keluar. Okay, tak apa. Saya salin di sini ha. Okay, nombor 1. Pergi cari CD sama dengan siapa? Okay, CD ialah di sini. CD sama dengan sini kan? OP. Okay, nampak? So, tulis saja CP sama dengan OP. So, first question sudah ada. Number 2, JK sama dengan siapa? Okay, kita tengok JK ya. Saya guna warna lain ya. JK ialah sini. Okay, so kamu pergi cari yang dia macam ini naik atas punya. Ha? Mesti arah yang sama. Yang ini boleh sama gak ini? KN. Tidak sama kan? Kamu tengok, ini ialah pergi atas and then dia punya jarak yang macam ini. Ini ialah turun. Tak sama bentuk ha? Arah itu semua tak sama. Ha? So, JK ialah sama dengan siapa? JK, pergi cari. MN kan? So, JK sama dengan MN. Boleh? Kamu orang boleh faham, Hos? Sampai sekarang boleh Boleh. Okay. Susah kah ini? Tidaklah, ha? Okay. Number 3, 4. 3 and 4 perlu saya ajar. Saya ajar 3 lah, nanti kamu buat 4 sendiri. 3 ialah X. Okay, kita pergi tengok X. X dekat mana? Okay, X dekat sini ya. X dekat sini. Saya guna warna lain lagi. Okay. Red. Okay. X ialah sini ha. So dia nak cari yang macam ini punya. Okay, pergi cari. Sini ya, Y. So X sama dengan Y. So number 4 you do it yourself. Okay, number 4. And then D. Ini tadi saya pun sudah ajar. So D ini kamu tengok GH. Okay, kita pergi tengok GH. Okay, GH ialah di sini ya, GH. So kamu boleh nampak A ialah di sini. Dia ialah 2 petak, kamu dapat 1 A. So sini ialah 4 petak, maksudnya 2 kali A kan. So kamu boleh tulis 2 A. Okay. And then FE. Okay. Kamu tengok, kita tengok CD dulu ha. Saya guna warna lain lagi. Purple color. CD ialah 4 petak pergi bawah. Ini kita panggil B. Okay. Tapi FE ini cuma 2 petak saja. Maksudnya dia hanya setengah B saja. So kamu punya FE ialah setengah B. Okay. Kamu nak tulis B per 2 pun boleh lah. Okay. B per 2 pun boleh. Setengah B pun boleh. Okay. Kalau saya setengah lagi lah. Sampai sini lah. Saya lukis ini ya, F sampai let's say sini. Oke, ini ialah apa nombor yang belum bagi ya. ST ha, saya guna ST. So ini ialah S, ini ialah T. So kalau saya bagi satu soalan ST, kamu nampak ha? Dia hanya dari, saya guna warna lain lagi, green color ha. ST ini dia hanya 1 petak saja. So maksudnya dia sekarang ialah 1/4 B. Okay? Dia bukan setengah lagi, dia setengah lagi. So maksudnya 1/4. Okay? 1/4. And then, so ini saya rasa okay lah. So ingat sama juga arah dia. Okay, kita tengok OP sekarang OP. OP dekat mana? OP dekat sini. Okay, OP. So kamu boleh nampak OP ini dia sama dengan arah CD ini sama dengan arah. Tapi kamu tengok ini ialah 1 kali B. And then dia tambah setengah lagi. 1 tambah setengah lagi. So maksudnya 3/2 B. Oke kah? Boleh lah Boleh imagine Siapa yang tak faham nanti kamu beritahu kamu tulis di chat kamu kata kamu tidak faham. Dan saya ajar lagi. Oke? Sekarang kita tengok KJ. Saya padam dulu. Terlalu mengelirukan nanti. Ini saya padam
Okay, now kita tengok KJ. We look at KJ. Okay, KJ ialah mana? KJ ialah ini ya, K sampai J. Okay, so dia punya direction itu ataupun dia punya arah itu dia sama dengan yang ini kan? Okay, so ini ialah dua peta A. So kamu boleh letak sini, ini maksudnya A, ini maksudnya A, ini alang-alang setengah saja kan? So setengah A. So A tambah setengah A ialah 5/2 A. Okay? Setengah 1 tambah 1 ialah 2 kan? 2 tambah setengah ialah 5/2. Saya terus guna improper fraction. So ialah 5/2A. Tapi kenapa jawapan ada negatif? Okey, cuba tengok. A ialah naik atas, tapi sekarang dia nak turun pergi bawah. So sendiri kena letak negatif. Okey, sendiri kena letak. Mesti ingat letak ha. And then MN, kita tengok MN lagi. MN ialah ini, so dia sama dengan A ini juga ha. Okey. So ini sampai ini ialah 1A. Ini ialah setengah A. So A tambah setengah A 3/2A. Anak panah dia sama arah kan? So sama arah tak perlu letak negatif. Okey. QR. Mana QR? Oh, QR sini. QR ini dia sama dengan QR ini sama dengan CD ini ha. Okey, tapi kamu tengok ha. CD ini ialah 4 petak baru B. Dia 2 petak saja. Maksudnya ini ialah setengah B loh. And then anak panah dia bertentangan. So negatif setengah B. Okey. Okey lah ha. Boleh lah ha. Okey, so E ini macam mana kita lukis ha? So okay, kamu tengok contoh ha. AB mahu 2B. Okay, so ini B ialah 3 petak. So kalau kamu nak 2B, maksudnya kamu kena buat sampai 6 petak. So ini kamu tulis A, ini tulis B. Okay. Next, dia nak CD ialah 2/3B. Okay, kamu tengok ha. Ini 1B itu ialah 3 petak kan? So 2/3B maksudnya 2/3 darab 3 petak. So maksudnya dia kamu kena lukis 2 petak cukup. Okay, so kamu ikut dia, kamu lukis 2 petak. 2 petak. And then tulis C pergi D. Okay, macam tu. Lukis di sini saja. Okay, sini ialah tempat kosong kamu boleh lukis ha. Lagi EF, okey, EF ialah 4/3B, 4/3 darab 3 petak. So maksudnya kamu kena lukis 4 petak ah. So 4 petak lukis mana-mana saja kamu suka ha, asalkan dia ialah 4 petak. Okey. Tapi dia punya apa panggil ha? Sudut dia mesti betul lah. 4 petak kamu jangan lukis macam ini 4 petak. Ini sudut dia dah langsung tidak betul. Ini 90 degree punya sudut. Kamu punya jangan lukis 4 petak macam ini, salah juga. Okay? Jangan kamu lukis 4 petak macam ini, salah juga. Okay? Dia punya ini mesti 1 sampai pergi sini. So kamu 4 petak sampai macam ini juga. Ha? Ikut arah dia, ikut sudut dia. So ini ada negatif oh? Okey, kalau ada negatif, maksudnya dia mesti bertentangan arah dengan B. Tadi dia lah naik, sekarang ialah turun. Okey, so E sampai ke F. E sampai ke F ialah turun. Okey, ialah turun. GH sama juga. GH ialah 5/3B kan. 1B itu 3 petak ha. So saya darab 3. So sekarang lukis 5 petak. So lukis 5 petak. Negatif maksudnya opposite direction. So GH tulis GH. Okay. Ini sangat senang lah, lukis saja. Ujian tidak akan keluar begitu senang punya. Mungkin lah, mungkin paper one lah, mungkin lah. Sebab paper one mungkin akan suruh kamu lukis. Yay. Okay, then kita continue ah.
Okey, sebelum saya continue F saya nak ajar sikit pasal gabungan dulu gabungan dulu. Sebenarnya dia di 8.2 tapi tak apa saya gabung dia dulu Okey, let's say ini sampai ini. Saya guna sama juga lah Ini sampai sini dua petak ialah A and then let's say tiga petak turun ialah B. Katakan ini sampai ini ialah C. Okey, let's say macam ni Okey, katakan sekarang lah saya nak suruh kamu buat A campur B. Okey, dia akan jadi macam mana kalau A campur B. So kamu ikut ini A campur B maksud A ialah dua petak kan? So kamu lukis dua petak pergi atas. Ini ialah A kan? Lepas tu campur B. B ialah apa? Tiga petak turun. So kamu sambung dia di belakang. Tiga petak turun. So ini ialah B. So A tambah B ialah macam ni saja. Okey. Itu saja. Kamu dapat macam ini. A tambah B. Okey. So maksudnya kamu bergerak dari sini. Titik ini bergerak. And then turun pergi bawah. Ini terakhir. Okey. Ini ialah A sampai B. Kalau ialah A tambah B tambah C lah. Macam mana kamu nak lukis? Sama juga Kamu boleh lukis A dulu. A naik dua petak A. Turun tiga petak B. Lepas itu C ialah naik dua petak ke atas. Naik dua petak ke atas. Ini ialah C. So maksudnya satu pusingan lengkap. Okey. Ini cuma ajar kamu lukis saja Lukis saja. Kalau gabunglah. Okey. So sekarang saya nak ajar benda. Okey, saya nak ajar selari Okey, macam mana tengok dia ialah selari? Kamu orang tahu apa itu selari kan? Let's say, saya bagi contoh ini. Saya guna dua petak juga lah. Dua petak itu paling senang lah. Ini A kan? Maksudnya ini ialah berapa A? Siapa boleh bagi saya jawapan? Ini A, maksudnya satu garis itu berapa A? 10 A. 2. 2A. Okay, thank you. Ya, ini senang kan? 2A. So, kamu tengok adakah ini dua ialah selari? Mereka adalah selari. Kamu tahu apa maksud selari kan? Mereka mempunyai sudut yang sama, okay? Arah yang sama. Ini ialah selari. So, kamu boleh nampak kalau dia ialah selari, dia punya vektor adalah sama. So, kita boleh letak contohnya ini AB, ini ialah CD. So, maksudnya, So, maksudnya ini CD So, maksudnya AB ini ialah sama dengan CD. Okey, kamu boleh nampak vektor dia sama. Okey, vektor dia sama. Tapi magnitude dia, dua itu saja yang tidak sama. So, sebenarnya kita boleh letak satu simbol K. K di mana K itu dia boleh ialah apa-apa saja nombor. Kamu boleh letak 3 ke, boleh nombor 2 ke, boleh 1 ke, boleh negatif 1 ke, boleh 1/2 ke, boleh 3/2 ke, boleh negatif 1/4 ke, apa-apa saja nombor boleh. Okey? So kalau macam ni, macam mana kamu boleh bagi saya, kamu rasa K untuk ini ialah berapa? AB ialah berapa CD? Berapa kali CD? Siapa boleh beritahu saya? 2. AB ini 2 kah? Kamu tengok AB ialah 2 kali CD ya? 2 ke 1/2? AB ialah berapa kali CD? AB ialah berapa kali CD? 2 kali CD kah? Cuba fikir betul-betul. Mereka kata AB 1/2. Sabar ni, sabar. 1/2 ke 2?
AB, adakah ini betul? Kalau ikut gambar ini. Mereka kata Adakah 1/2. Ialah 1/2. Ya. So AB ialah 1/2 CD. Okay. AB ini hanya setengah CD saja kan. Okay. So kalau kamu boleh tulis sebagai macam ini, maksudnya mereka ialah selari. Okay. Tadi saya katakan apa-apa saja nombor di sini. Kamu boleh letak apa-apa saja nombor di sini. Dia memang boleh anggap dia ialah selari. Okey, tapi untuk contoh ini dia ialah setengah. Okey. Saya bagi satu contoh lagi. Kamu bagi saya jawapan ah. Let's say ini ialah GH. GH. And then ini ialah EF. Okay, so GH let's say ini ialah B. Siapa boleh beritahu saya EF ialah berapa? EF ialah berapa? 3B. Okay, thank you. Yes, 3B. Okay, sebab ini satu kali kan. Saya lukis ini ialah satu kali B. And then ini 2 kali B. And then ini 3 kali B. Nampak 3B. Okay, so sekarang kamu boleh bagi saya EF ialah KGH kan. So K itu kamu rasa ialah berapa? EF ialah berapa kali GH? Siapa boleh bagi saya yang dalam peta itu apa jawapan dia? EF itu berapa kali? 1/3 ke 3? Nah, tengok baik-baik, jangan kena tipu saya. Saya sekarang sudah tukar. EF ialah berapa kali GH? EF ialah 3. Yes, okay, good. Okay, so mesti be careful bila tulis. So, kalau kamu tidak pandai tulis, okay, macam mana saya ajar kamu tulis. Okay, macam mana kita nak tulis? EF tadi. Okay, saya salin ini EF dengan GH. Kalau kamu tak pasti macam mana tulis K itu, 3 ke 1/3 ke? Okay, senang saja. EF ialah berapa? 3B. K tak tahu. GH ialah berapa? B. Kamu terus tengok. K ialah berapa? K ialah 3. Then baru kamu tulis EF ialah 3GH. Okay? Boleh? Ataupun kita boleh guna cara nanti saya ajar. So, kalau dia ialah segaris, sudah saya cakap. Bukan. Kalau dia ialah selari. Okay, kalau dia ialah selari, dia punya rumus mesti AB sama dengan KCD. Okay, sendiri letak K itu apa nombor lah. Kita akan tengok ikut itu dia punya apa? Value. Okay, so let's say sekarang kita tengok soalan dalam buku kerja kamu. Dia kata AB ialah 2A. So sekarang dia tak ada lukis keluar. Tak semestinya mesti lukis keluar. Kita guna simbol sudah cukup. CD ialah 3A. Okay. So kalau kamu tengok macam ini, kamu sudah tahulah sebenarnya dia memang ialah selari. Okay. Sebab dia mempunyai yang sama lah. Dia mempunyai yang sama. So kamu sudah tahu dia selari. Tapi dia nak kamu tunjukkan. So kamu tahu tak ada guna. Mesti kamu tunjukkan. Okay, tunjukkan dia ialah selari. So macam mana tunjukkan? Okay, so kita tengok. Kalau kamu nak tunjukkan selari, kamu mesti boleh tulis dia dalam bentuk AB sama dengan KCD. Mesti boleh tulis dalam bentuk ini. So maksudnya kita kena cari K itu. So macam mana cari? So kita ikut cara buku teks. So kamu boleh guna ini dulu. Okay. A sama dengan 1/2 AB. Okay. Macam mana dapat 1/2? 2 itu saya pindah pergi sini. So 2 jadi 1/2. Faham? Okay.
Kemudian CD sama dengan 3A. So, A ialah apa? A ialah ini kan? So, kita letak masuk saja. 1/2 AB. So, kamu akan dapat 3/2 AB. Okey, so sudah tunjuk. Saya sudah cakap. Kalau kamu boleh tulis dalam bentuk ini, maksud dia sudah jadi, sudah tahu. Confirm ini ialah selari. Okey, so sudah betul. Kamu ingat tidak semestinya AB mesti depan. Ini apa-apa saja kamu boleh letak. Kamu nak AB di depan atau CD di depan, semua boleh. Okay? So, tidak semestinya jawapan semua orang adalah sama. Okay? Tidak semestinya. Kena tengok kamu ialah guna apa simbol. Okay? Kalau saya mau AB di depan, let's say kalau saya ialah buat jenis AB di depan, AB di depan. Okay? Ini adalah cara buku, Kalau dulu saya guna cara macam inilah. AB tadi ialah apa, AB tadi ialah 2A, Okey, saya guna warna lain supaya tak keliru. Okey, so kalau AB saya sudah tahu dia ialah 2A. CD saya sudah tahu dia ialah 3A. Okey, so saya nak cari K, saya pindah ini pergi sana, 2A bahagi 3A. Okey, ini adalah cara yang terus nampak, So saya nampak K ialah 2/3. Then saya letak masuk AB sama dengan 2/3 CD. Okey, so saya dapat ini. Adakah saya tidak betul? Kamu tengok, kenapa kamu punya ialah 3/2, saya ialah 2/3. Saya punya ini tetap betul, Okey, tetap betul sebab saya punya AB di depan. Kamu punya ialah CD di depan. So, dua-dua ialah betul. Okay? So, dua-dua betul. Tapi saya mau beritahu kamu. Kamu jangan guna cara ini. Okay? Sebab dulu saya, ini ialah guna ratio. Guna bahagi. Kalau semasa, semasa kami orang pergi itu bengkel atau talimak, dia akan beritahu kami orang, kalau ini ialah berkaitan dengan vektor, kita tidak boleh bahagi. Kita tidak boleh potong vektor itu. Sebab kalau potong vektor itu dia jadi tidak valid. Saya tidak faham kenapa dia cakap macam itu. Tapi sebab pemeriksa, dia ialah pemeriksa. So dia beritahu kami orang jangan guna bahagi. So that's why sekarang saya tidak mahu kamu orang guna cara bahagi. Tapi saya rasa cara ini sangat senang kan. Kamu bahagi, kamu terus dapat. Yang ini kamu kena pindah-pindah lagi, kamu kena simpan-simpan lagi baru dapat jawaban. Tapi no choice, tak boleh guna ini, okay? Tak boleh guna ini. Kamu kena guna cara yang ini, okay? Mesti guna cara yang ini, okay, Boleh, So ini Boleh. ialah dia punya. So kamu sudah tahu? Apa? Siapa? Okay, Boleh, boleh. Boleh, Okay. So kita teruskan, Dia ada cakap apa lagi? Nyatakan titik yang segaris. Jika ada. Oh, okay. So sekarang kita sudah habis selari, Okay. Ini adalah selari, So selari. Ada satu lagi konsep ialah segaris. Okay. Segaris ini dia sama dengan selari. Okay. Cuma dia ada satu beza saja. Okay. Contohnya ini ialah selari kan? A, B, C, D. AB ialah selari dengan CD. So, kamu boleh tulis sebagai AB ialah KCD. Okey, tadi saya sudah ajar ini. Ini ialah selari. Tapi kalau dia ialah segaris, benda dia sama. Okey, saya bagi tunjuk. Contohnya ini AB. Atau mau guna AB lah. Saya guna E, ini F, and then ini G. Okay. Kamu tengok, EF ini dia juga selari dengan HG. Betul?
Cuma dia susun pergi atas saja. Tapi kamu boleh nampak sudut dengan arah itu semua sama. Ha? Okey, sudut dengan arah itu semua sama. Ha? Tidak semestinya arah mesti sama lah. Kalau contohnya apa? Maksud saya arah itu tidak semestinya sama. Contohnya CD kalau dia ialah turun pergi ke bawah, boleh juga. Ha? Cuma nanti K itu nanti kamu akan let's say dapat negatif, negatif setengah ke apa. So kalau negatif cuma arah itu berlainan. Tapi dia punya apa? Dia punya sudut itu semua mesti sama juga lah, masih sama. Ha? Okey, ini ya EF dengan FG selari kan. Tetapi ini dia kalau kamu tulis sebagai rumus dia, kamu masih boleh tulis sebagai EF sama dengan KFG, no problem. Ini masih boleh tulis. Cuma satu benda, mereka mempunyai satu titik sepunya, yaitu apa? Mereka mempunyai titik F yang sama. Kamu nampak sini ada F, sini pun ada F. Okey? Mereka ialah satu titik yang sepunya. So kalau mereka mempunyai satu titik yang sepunya, mereka bukan sahaja ialah selari, mereka juga boleh dipanggil segaris. Boleh faham kan? Ini tidak boleh panggil segaris. Ini cuma selari saja. Mereka tidak ada titik yang sama. Kamu tengok ini A, ini B, ini C, ini D. Tak ada sama. Ini ada titik yang sama. So kita panggil segaris. Okay? So tak kisah ialah segaris ke selari, kita memang boleh guna rumus ini. Ada simbol-simbol EF sama dengan K apa-apa. Okay? Dia mesti boleh guna simbol macam ini. Okey kah? Boleh ha? So kita boleh ha? Saya pergi soalan F ini sekarang. Kita habiskan F dan kita next lesson sambung lagi ha. Saya tak mau ajar terlalu banyak. Nanti kamu tak pandai, tak faham nanti. Okey, so untuk ini ya. Tadi soalan ini ha. Tadi saya bagi soalan ini kan ABCD kan. Kamu tengok ABCD ini tak ada titik yang sama kan. So mereka tidak ada titik yang segaris, tidak ada. So tak payahlah, tak ada titik segaris. So tak payah. Okey. Okey, EF dengan GH soalan satu buat sendiri di rumah. Okey, saya nak ajar ini, nombor 2 ini. Okey. Ini kamu coba tengok dulu, ada segaris kah? Ini tak ada segaris kah? Tak ada. Siapa boleh beritahu saya? Tak. Tak. Okey, thank you. Kenapa tidak ada segaris? Ha? Tak ada yang sama. Tak ada titik sepunya. Bagus. Okey, ada dengar. Okey. So kamu tengok ini ha. PQRS tak ada titik sepunya. So maksudnya ini bukan segaris. Ini ialah selari ha. So kita nak tunjukkan mereka ialah selari. So tadi punya soalan senang sebab dia hanya ada A. Tapi sekarang ada A dengan B. So kita tidak boleh pindah. Ha? So kita tetap tulis di sana. Ini kamu nampak dia lebih simplify. So jangan hirau dia. RS ini, okey, kita boleh simplifykan dia. Apa maksudnya simplify ya? Bukan suruh kamu bahagia, suruh kamu faktorkan. Okey, kita boleh faktorkan apa? 4 keluar kan? Bila faktorkan di dalam tinggal A. 8 faktorkan jadi 2B. Okey. So kamu boleh nampak kah? Dia sebenarnya sudah sama dengan atas. A tolak 2B ini ialah apa? A tolak 2B ini ialah apa? Ialah PQ. Kamu boleh substitute masuk. Yes, PQ. So, sudah dapatkan RS sama dengan 4PQ. Maksudnya, mereka ialah selari lah sebab kamu sudah dapat K kamu. So, maksudnya RS jadi RS selari dengan PQ. Okey? Bolehlah ha? Okey kan?
Boleh. Boleh. Okay, good. So, kalau macam itu, saya nak kamu balik habiskan 1, 2, 3. Okay, 3 ini pun sama ha, faktorkan. Yang ini kamu boleh guna cara dia bagi ha, bagi. Kamu nak guna cara macam ini pun boleh lah sebenarnya. Okay, kamu pilih kamu sendiri suka. Okay, so hari ini saya rasa sampai sini saja. Kamu orang buat ha, sampai muka surah 108. F ha, F saja. Kalau kamu nak buat G, saya belum ajar lagi. Maybe you can try lah ha. Okay, so any question? Any more question? Tak ada. Tak ada ha. So next week kita masih teruskan boleh? Teruskan Boleh. Google Meet boleh? Boleh. Boleh. Okay, kamu orang jangan leave dulu ah. Saya mau ambil itu apa? Sebab saya perlukan evidence ah. Kamu orang jangan leave dulu ha. Saya mau screenshot dulu. Sekejap ah. Sebab saya nak kira orang. And then masalah dia ialah dia perlukan apa? Dia perlukan bilangan orang ikut kelas. Saya bukan mau tahu siapa ada, siapa tak ada. Saya cuma nak tahu kelas 4A berapa orang, kelas 4B berapa orang saja. Ha? So don't worry. Okay, so next week kita akan sambung lagi ha. Nanti baru saya beritahu masalah. Kamu orang suka masalah macam ini kah? Ya. Ya ha. Okay lah, kita next week saya akan beritahu masalah lagi ha. Around this time lah ha. Okay, so you can leave group now. Thank you everyone. Thank you, Cikgu. Okay.